bil elektrik. Baru-baru ini terdapat pelbagai rungutan berkaitan dengan bil elektrik yang melambung tinggi. Ada yang mengatakan bahawa jumlah penggunaan mereka tidak masuk akal dan ada juga yang mengatakan bahawa pengiraan bil itu adalah salah dan tidak adil. Hari ini, saya akan merungkai persoalan-persoalan ini melalui video ini. Jangan lupa kongsikan untuk manfaat bersama. Ini contoh penggunaan elektrik di rumah keluarga saya. Saya tinggal bujang, jadi penggunaan elektrik di rumah saya lebih rendah. Susah nak jadikan contoh dalam isu ini. Oleh itu, saya ambil contoh penggunaan elektrik keluarga saya. Seperti keluarga-keluarga lain juga. Rumah ini mempunyai 4 orang dewasa dan 2 orang kanak-kanak. Biasalah, bila ada kanak-kanak ini lain sikit. Sekejap dia buka aircon tak tutup dan selalu menggunakan gadget seperti handphone dan iPad yang dicas setiap masa. Setiap bulan, keluarga saya menggunakan sekitar 700 kWh, iaitu lebih kurang RM300 sebulan. Tapi, bila bil bulan Jun sampai minggu ini, berlaku peningkatan yang amat tinggi. Hampir pengsan mak saya bila tengok bil ini. Maka terpaksalah saya menjelaskannya. Untuk memudahkan kita faham, kita bahagikan penggunaan jumlah bulan Jun kepada 3 bulan. Lupakan soal anggaran kerana bil bulan Jun adalah bil sebenar yang anda perlu bayar. Jika dibahagikan 3,506 unit kepada 3 bulan, setiap bulan, keluarga saya menggunakan lebih kurang 1,169 kWh sepanjang musim PKP, iaitu berlaku peningkatan 469 kWh setiap bulan. Wow, tinggi juga tu. Logik ke? Baik, nak bercakap soal logik ataupun tidak, jom kita tengok apa peralatan elektrik utama yang selalu kita gunakan di rumah. Yang pertama, air conditioner ataupun pendingin hawa. Setiap 1 horsepower aircon menggunakan lebih kurang 0.7 kWh. Di rumah saya ada 3 aircon di bilik tidur. Di luar musim PKP, kita hanya menggunakan aircon dan bilik tidur di waktu malam sahaja. Tetapi, ketika musim PKP, 3 bilik ini sentiasa digunakan. Yalah, dah tak ada benda nak buat kan? Keluar masuk bilik ajalah. Begitu juga dengan televisyen. Televisyen merupakan peralatan yang sentiasa digunakan sepanjang musim PKP. Penggunaan TV adalah jauh lebih tinggi berbanding waktu biasa kerana kita semua duduk di rumah dan tak tahu nak buat apa, hanya melayan TV, filem dan drama. Bagi sebuah TV 42 inci LED, ia menggunakan tenaga sekitar 0.08 kWh. Begitu juga dengan handphone. Perasan tak? Kita charge handphone kita kerana terlalu banyak melayan media sosial. Jadi, bagi sebuah iPhone, ia menggunakan tenaga yang kecil, 0.01 kWh saja. Tetapi cuba bayangkan, dengan 3 unit, ia memakan sebanyak 0.03 kWh dan bagi tempoh yang panjang, ia akan memberikan impak. Bagi yang kerja di rumah, ada anda menggunakan laptop dan komputer dan ini digunakan lebih kurang 7 hingga 8 jam sehari. Cuba bayangkan, bagi sebuah laptop, ia menggunakan tenaga sebanyak 100 watt ataupun bersamaan dengan 0.1 kWh. Jadi, dengan 4 peralatan ini sahaja, sudah cukup kita menggunakan tenaga sebanyak 2.31 kWh. Jika sebelum ini, kita jarang berada di rumah. 7 pagi dah keluar pergi kerja. 7 malam baru balik ke rumah. 12 jam kita berada di luar rumah kita. Bermakna hanya 12 jam sahaja kita berada di rumah dan menggunakan peralatan elektrik. Tetapi, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita terpaksa berada di rumah 24 jam sehari. Sudah pasti, kita banyak menggunakan peralatan elektrik. Kejap buka aircon, kejap tengok TV, kejap charge handphone, kejap buka lampu, kejap buka kipas dan pelbagai lagi. Oleh itu, untuk maksud video ini, daripada 12 jam kita berada di rumah, kita hanya mengira 6 jam sahaja sebagai effective time, iaitu masa terkumpul daripada jumlah penggunaan elektrik kita sepanjang hari. Berbalik kita kepada pengiraan tadi, sekiranya kita ambil kira pertambahan penggunaan sebanyak 6 jam sahaja sehari, ia telah memberikan jumlah penggunaan sebanyak 400 kWh selama sebulan. Ini baru 4 peralatan elektrik, tidak termasuk alat lain seperti lampu, kipas dan lain-lain lagi. Dan juga
pengiraan ini tidak mengira kecekapan peralatan. Bagi peralatan yang kurang cekap tenaga ataupun dipanggil sebagai low energy efficiency, mereka akan menggunakan lebih banyak tenaga setiap hari. Jadi, logiklah kita sebenarnya menggunakan banyak tenaga sepanjang musim PKP. Isu kedua yang menjadi kegusaran masyarakat adalah pengiraan bil elektrik. Ramai yang mengatakan kaedah pengiraan ini salah dan tidak adil. Baik, kita ambil contoh yang sama. Ini adalah contoh pengiraan biasa bil elektrik mengikut blok tarif seperti mana yang kita dapat bagi bulan-bulan sebelum PKP. Bagi 200 unit pertama, kadar yang dikenakan adalah 0.218 sen bersamaan dengan RM43.60. Bagi 100 unit seterusnya, kadar yang dikenakan adalah 0.334 sen bersamaan RM33.40. Begitulah blok-blok seterusnya sehinggalah bagi penggunaan melebihi 900 unit dikenakan pada kadar 0.571. Dalam kes bil ini, ia memberikan jumlah yang sangat besar iaitu RM1,488.03. Ia menjadikan jumlah keseluruhan bil berjumlah RM1,883.63. Ramai yang mengatakan pengiraan ini tidak adil kerana pengiraan blok terbesar untuk kadar 0.571 sen adalah dengan unit yang tinggi iaitu sebanyak 2,600 unit disebabkan bil yang terkumpul selama 3 bulan sepanjang PKP. Sepatutnya, jika bil datang setiap bulan, paling tinggi mungkin kita akan di-charge bagi blok ketiga atau keempat sahaja dan jumlah unit yang di-charge untuk blok kelima adalah jauh lebih rendah. Ya, memang betul. Kaedah ini adalah salah dan tidak adil. Sebab itulah TMB tidak menggunakan kaedah ini. Jadi, bagaimana TMB membuat pengiraan untuk bil bulan Jun? Bagi bil bulan Jun, TMB menggunakan kaedah prorata iaitu jika dilihat di bil anda, di ruangan tengah ada dinyatakan berapakah faktor prorata bagi bil anda. Bagaimanakah faktor prorata ini dikira? Faktor prorata dikira berdasarkan jumlah hari perkiraan bil. Ada bil yang dibaca selepas 91 hari, ada bil yang dibaca selepas 92 hari, 93 hari ataupun 94 hari. Bergantung kepada jumlah hari bil dikira, dibahagi dengan 30 hari untuk mendapatkan faktor prorate. Daripada faktor prorate inilah adjustment dilakukan untuk memberi keadilan kepada pengguna. Dalam contoh bil ini, 91 hari adalah tempoh bil, maka digunakan prorata 3.033 seperti mana di dalam bil. Sebelum kita melihat kaedah pengiraan prorata, ingat pengiraan ini. Jumlah keseluruhan bil adalah RM1,883.63 dengan pengiraan kaedah biasa. Bagi pengiraan menggunakan kaedah prorata, TMB akan mendarab 200 unit pertama dengan faktor prorata iaitu 3.033 menjadikan jumlah unit dalam blok pertama sebanyak 607 unit berbanding 200 unit sahaja. Begitu juga dengan blok seterusnya, 100 unit dikali dengan 3.033 menjadi unit blok seterusnya 303 berbanding 100 unit sahaja. Begitulah blok-blok seterusnya menyebabkan jumlah unit bagi blok termahal iaitu melebihi 900 unit dengan kadar 0.571 sen lebih kecil iaitu sebanyak 776 unit berbanding 2,600 unit dalam pengiraan biasa. Ini menjadikan jumlah keseluruhan charge bil bagi bil ini sebanyak RM1,643.05 berbanding RM1,800 dalam pengiraan biasa. Namun, masih ada yang tidak berpuas hati dan mengatakan lebih baik gunakan purata bulanan agar unitnya lebih kecil. Baik, sekarang kita bandingkan dengan kaedah pengiraan purata bulanan iaitu jumlah penggunaan 1,169 unit sebulan. Jumlah sebulan adalah RM500.49.20 manakala jumlah charge untuk 3 bulan adalah sebanyak Malaysia RM1,647.60 sama seperti kaedah prorata. Daripada penjelasan ini, saya harap anda semua faham bahawa jumlah penggunaan yang meningkat adalah betul dan juga kaedah pengiraan tenaga nasional berhad juga adalah betul. Cuma, kita semua berharap dalam keadaan rakyat yang terhimpit disebabkan COVID-19 dan juga keadaan kegawatan ekonomi yang melanda negara pada hari ini, kerajaan dapat memberikan bantuan
untuk mengurangkan bebanan bil elektrik yang tinggi ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kongsikan kepada kawan-kawan.